ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama-tamanya saya mengucap syukur kepada Allah SWT kerana memberi saya ruang ini untuk sama-sama kongsi pengalaman dan juga sama-sama mengambil ibrah daripada pengalaman ini, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada MDN Majlis Dakwah Negara kerana memanggil saya, insyaAllah. Dan ni dah lain dah sini dia presentation kita tak ada bukan orang protokol sangat. Terima kasih juga saya pada Cik Puan Kepenerusi Majlis yang berusaha, Prof. Madia, Dr. Musraini Abdul Rahman, sahabat saya yang saya dah kenal lama, yang berusaha Ustazah Zahra Mustafa, Pengurusi Wangi UTMKM, yang berusaha Ustazah Dr. Masyidah Isa, Pegawai Yadim, Wakil-Wakil Yadim, Profesor-Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ada suara ni. Suara dah mula serak sebab dia banyak sangat bercakap. Saya mula ingin membuka majlis ini dengan satu ayat yang abang saya pesan kepada saya apabila saya bagi tahu kepada dia yang saya akan pergi ke Gaza, menaiki kapal layar ni, bukan kapal sebenarnya, perahu layar ini. Ayat ni kita selalu baca, tapi apabila dibagi kat saya tu, saya merasakan sangat berguna dan sangat menguatkan saya semasa dalam perjalanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hingga sampai ayat habis ya. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Semua kita lah yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian tak boleh cakap macam tu je. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Wala takhafu wala tahzanu. Dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sampai habis ayat you boleh bacalah ayat surah Al-Fussilat ayat 30 sampai 33. Jadi sebenarnya saya mengatakan bahawa perjalanan kami daripada Barcelona hinggalah ke Ashdod, sebenarnya hinggalah ke maksudnya ke Gaza, tetapi telah diselewengkan oleh askar Navy tentera laut Israel, rejim Israel intercept kami di pertengahan perairan antarabangsa. Belum masuk pun lagi perairan dia, dan antarabangsanya sebenarnya kita boleh buat apa kita suka ya, tetapi mereka dah intercept kami dan memaksa kami masuk ke Ashdod, pelabuhan di Israel. Sebenarnya saya ni pergi bukan atas kapasiti diri saya. Saya pergi mewakili kamu semua, mewakili semua orang Islam di Malaysia dan di Selatan. Dalam kapal yang kami naik pada leg yang ketiga pada perjalanan yang akhir, iaitu dari Messina, Itali ke Gaza, dua orang dia orang Islam sebenarnya yang mewakilinya, sebab orang Al Jazeera ni dia tak kira, dia kira media. Sebab itu bila kami ditangkap, orang media akan duduk suku, because mereka is not part of the team. Orang media kena, dia kata non-partisan, tak boleh mengambil mengambil side lah. Jadi dia duduk kat atas boat, kami di atas deck, 11 orang. Jadi kami berdua, seorang lagi Samira, iaitu member of parlimen daripada Algeria, dan saya. Dan sebenarnya
saya diberitahu bahawa kami berdua ni mewakili seluruh umat Islam, dan terutamanya saya dari Asia, so saya mewakili semua orang. So maknanya tahniah ni go to all of you. Saya cuma mewakili je, insyaAllah ya. Dan sebelum kita mengetahui bahawa saya telah diterima untuk mewakili kelayaran ini dalam WBG, kita sebenarnya sudah tahu bahawa ada pelayaran ini dan mereka menginginkan orang-orang yang member of parlimen atau artis atau orang-orang yang boleh memberi tekanan kepada Israel. Tak tahulah macam mana dibukakan hati oleh sahabat saya seorang di Turki yang bernama Dr. Makram. Dia ni duduk di Malaysia. Dia ni ex-CEO of Al-Quds Foundation Malaysia. Dia yang mencalonkan nama saya dan telah diterima oleh FFC kerana mereka memang perlukan seorang doktor di atas kapal. Itu saya tahu kemudian lah. Jadi bila pencalonan saya telah diterima, pencalonan kepada doktor sedang tutup. Sebab saya mewakili doktor-doktor yang boleh berada di atas kapal. Alhamdulillah. Jadi apabila kami tahu kami ada sebulan untuk membuat corporation, saya pun nak pergi ke banyak misi-misi kemanusiaan di Kosovo, Aceh, Pakistan, pergi dengan BIG, tak pergi dengan misi Malaysia ada. Dan saya merasakan inilah kali pertama persediaan yang amat rapi dilakukan oleh kaki tangan MyCare di Malaysia untuk menyediakan kami secara fizikal dan juga peralatan untuk kami bawa semasa perjalanan di atas kapal layar. Kita mengucapkan terima kasih dan kru-kru dan juga partisipan ataupun ahli-ahli delegasi di kapal itu mengangkat tabik kepada delegasi Malaysia dengan sokongan yang sangat mantap, kerana di setiap pelabuhan yang kami berhenti ada pelajar-pelajar Malaysia dan ada wakil-wakil Malaysia yang sampai untuk memberi sokongan kepada kami. Sebenarnya saya cakap dengan dia orang, oh, I don't have to wash my clothes. Tak payah basuh baju saya kerana baju saya telah dibasuh oleh anak-anak itu dan akan dibawa kepada kami di pelabuhan nanti. Wah, dia kata, bagus ni, saya ni kena basuh sendiri, kena buat sendiri. So, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita di luar negara memberi sokongan yang sangat mantap di pelabuhan-pelabuhan yang kami. Dan juga, saya juga umur taklah nak masuk 6 series dah kan. Kita pun membuat persediaan medical check-up dan saya membuat rawatan-rawatan yang perlu seperti rawatan cucuk pada bahu saya, kerana sebenarnya bahu saya ni dah perlu kena buat operation. Tapi dah cucuk, dah rasa okey, biar dulu. So bila dah nak pergi, dah sakit, patutnya perlu operation, kata tahan dulu lah, cucuklah dulu. Cucuk banyak-banyak ni pun tak bagus juga. Dan kita diajar bagaimana nak guna macam-macam gadget lah. I am in the 60s, so banyak gadget tak tahu, nak selfie lah, nak buat report lah, nak pakai smartphone lah, nak pakai GoPro lah, lepas tu nak download SIM card lah, nak transfer, macam-macam kena belajar dalam sebulan. Alhamdulillah lah, gambar-gambar yang saya ambil ini taklah profesional, tapi bolehlah ambil untuk bahan tunjuk, dan SIM card tu telah kita sebelum keluar. Alhamdulillah, Allah lindungilah mereka pun tak nampak SIM card tu dan kita dapat bawa keluar. Jadi sebenarnya kita sebenarnya nak fokus apa yang berlaku pada Gaza. So mungkin kita boleh tunggu sikit apa yang berlaku di Gaza. Sebenarnya Palestin ni, kalau kita tengok itulah gambarnya, the whole map of Palestine. Tapi kalau kita buka peta dunia sekarang, tak ada lah Palestine. So sebenarnya saya dah sampai ke Palestine sebab saya tak iktiraf Israel. Saya dah sampai ke bandar Ashdod di Palestine. So sebenarnya kita nak pergi ke Gaza yang tempat warna coklat tu. Kalau orang Malaysia, dia tak boleh pergi melalui lain-lain, hanya melalui Mesir. Dekat Rafah border, ada border.
Rafah border sekarang ni tutup rapat. Kalau dulu dalam 2008 saya pergi dengan Mercy Malaysia, dekat Rafah border tu banyak terowong-terowong. Jadi kereta pun boleh masuk ke terowong, lembu pun boleh masuk ke terowong, macam-macam boleh masuk ke terowong. Seluruh terowong ni kita lalui. Tapi apabila RCC telah naik, terowong-terowong ini telah dibom dan telah dibanjiri dengan air. So it is impossible for them to have food supply melalui Egypt sekarang. Dan pintu Rafah ni memang tutup 2-3 bulan, 4 bulan tutup, tak buka-buka. So you imagine, there's a friend of mine datang ke sini nak buat PhD. The last part tu dia kena buat viva. So bila dengar dia pintu Rafah buka, nanti ada gambar dia dalam bas yang begitu pack. Sebab semua orang bila dengar dia pintu Rafah buka, cepat-cepat keluar. Dan tak semestinya dia boleh keluar. Dia kata kawan dia, anak dia kena kanser. Dia ahli duk tunggu kat immigration sebab anak dia perlukan rawatan di Egypt. Rawatan tak ada di Gaza. So duk tunggulah. Buka atau tak buka. So berbulan-bulan tunggu. Itulah kita pun merasa macam tu apabila kita ditawan. We want to go but we cannot go. We want to go outside, nak dapat rawatan tapi tak boleh. Kita kena selami perasaan ni baru kita boleh rasa. Sebab orang-orang yang berada dengan kami yang non-Muslim seperti Wendy dari Canada, dia selami perasaan ini. Dia kata, I cannot stand looking people bombing at the children, innocent children. What if that happened to my child or my children? Itu sebabnya dia kata dia tak boleh duduk diam. Dia tak boleh tidur dengan selesa, dengan senang, tanpa membuat sesuatu untuk orang-orang Gaza, tanpa membuat sesuatu untuk membawakan perubahan. Walaupun perubahan itu kecil, it is a step towards the uplifting of the blockade of Gaza. Jadi apabila dia kata begitu, dia kata nanti orang bertanya, you kesian kat Gaza, you ni, apa you buat? Dia kata dia pun takut dengan nak pergi naik kapal, takut pun tak biasa. Semua orang takut nak naik kapal, kapal kecil dalam lautan yang begitu besar. Kapal boleh karam, kapal boleh bocor, kapal boleh macam-macam masalah teknikal yang kami juga lalui. Dan saya ingat dah nak karam dah kapal tu, kapal nak perahu kan, tiba-tiba pukul 4 pagi gang, kapten dia pun bangun terkejut menangis sebab dia tidur. Itu shift dia tidur, bangun lari kata everybody go down, nobody is going to go out. So kita pun diam 15 minit, 20 minit, what's going to happen, water naik ke apa ke. And then dia turun, dia kata there is some damage to the ship, to the boat, tapi we are safe, don't worry, we are safe. Gitu, cemas juga because kalau tenggelam mungkin kita kena pakai life vest 4-5 jam dalam air katnya baru boat datang. Boat, ship is not fast moving. In fact dalam taklimat tu, saya dah buat tak apalah apa yang keluar dalam pulau tak. In fact dalam taklimat kita apabila nak naik boat tu, kapten kata 1 safety, 2 fire, 3 is woman overboard, terjatuh dalam air. Dia kata slim chance to save you. So jangan duduk kat tepi-tepi tu. Malam-malam jangan pergi duduk dekat tepi-tepi, kalau terjatuh kita tak nampak. Very difficult. Kau nak turn the ship, the boat takes, bukan jatuh macam kita slow. Dah, it takes a long time to change. Jadi kalau dia kata kalau jatuh lah tu kepala kita macam kelapa je nampak. And then kita tak tahu direction mana kat mana dah nak pergi. So slim chance to save you. So kita pun risau dengar tu. So mengambil berjaga-jaga. In fact masa the first lap tu kapal kecil ataupun perahu kecil, ombak sangatlah besar, melayang-layang, melompat-lompat kita macam Swiss roll, kanan kiri di lambung ombak. Dan saya muntah teruk lah masa tu, muntah teruk, tak dapat makan. Makan kurma dia 2-3 biji, tapi kena banyak minum air to prevent us from dehydrated. Dan masa tu kita muntah ke laut.
Ke laut ni, you nak muntah ke laut, you kena tengok angin pula. Angin kok mana? Sebab kalau you muntah ke sini, angin kok sini, muntah you datang ke tempat orang lain. So mula-mula muntah kok sini, pegang dekat besi tu kan. Tapi bila saya pegang kat besi pakai life vest, sebab ombaknya kuat, dia hook saya macam anjing, hook dekat boat. Jadi kalau terjatuh, kita akan terletak dalam boat. Lepas tu dia kata, Fauzan, you have to change direction, the wind is changing direction. To the other side of the boat, muntah. Dan pada masa tu subuh dah nak habis. Saya ada wuduk masa tu dan saya cuma dapat solat dengan tanda isyarat saja. Tak boleh lepas. The boat is so rocky dan saya tengah nak muntah-muntah dan sebagainya. Itulah, so I was wondering macam mana orang boleh suka sailing. Tapi selepas itu keadaan makin baiklah. Dan kita disebabkan terjatuh sana terjatuh sini, badan-badan habis lebam-lebam. That was the worst trip lah, the first trip, sebab cuaca yang begitu mencabar dan kita pun tidak berapa bersedia untuk put ourselves in a stable situation. Maknanya kalau duduk macam tu, you tak boleh letak kaki dekat, you kena pegang, you kena, adalah cara-cara yang patut kita diajar. Okey, so Gaza ni sebenarnya tempatnya amat kecil, telah dikepung selama 10 tahun. Kalau kita kata daripada north to south, it is actually from KL to Seremban. Tak tahu, 47 kilometers. Dan kalau tempat yang kecil tu 4 kilometer saja. Yang the widest sebab 12 kilometer. Tapi dalam tempat yang kecil ni ada 2 juta orang. Kita sebut 1.7, tetapi pada berapa belas? 18 bulan, 11 ke? 18, 10 ke saya tak ingat. Bayi yang ke 2 juta telah dilahirkan. So, you imagine, pack dalam tu, tak boleh di mana, ke atas tu, pergi ke Israel pun tutup, tak boleh masuk. Dan tepi ni, yang tepi balik sini ni, is Israel dan dia orang kalau buat, dan kalau dia orang pergi buat pertanian tu, kalau dia masuk sikit dia tanah Israel, dia akan tembak. Semua juga ada nelayan-nelayan yang ke situ, yang biru tu, kami datang dari situ lah sepatutnya. Sepatutnya each country will have 20 nautical miles untuk dia fishing. Jadi kalau kat dalam tu ikan besar-besar, tapi orang Gaza dia bagi 2 nautical miles. So apa ikan dia dapat? Memang masa kami di Gaza dulu kita pergi kat beach dia, dan kita nampak kalau pada malam tu berderet lampu. Kita tanya apa lampu straight tu? Dia kata itulah Israeli Navy yang mengawal mereka. Jadi kalau nelayan-nelayan ni pergi jauh hanya sikit, tembak. So they are being in jail daripada udara, daripada tanah, daripada laut selama 10 tahun. Kehidupan amat susah. Kawan saya kata dia bekerja macam biasa, even lebih susah, lebih kuat, lebih ni, tapi gaji 2 tahun tak dapat, sekarang ni dapat 50% ataupun 60%. Kita letaklah diri kita ni, kalau lah tak dapat gaji sehari kan, ngamuk dah kan. Because mereka kerajaan patut bagi tax, Israel patut bagi-bagi, dan Israel tak bagi. So where is the source of money? Dan saya tengok pada masa kita datang daripada Mediterranean Sea tu, kita nampak ada 2 pelantar gas macam kat Kertih, mata minyak, hasil bumi Gaza. Siapa ambil? Israel ambil. So kita merasa amat sedih lah. Dah lah dikepung, natural resources diambil dan tidak diberi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza. Ini dia yang gambaran dalam bas yang sahabat saya kata masa dia nak keluar, nak datang ke PhD tu, dalam bus is so packed. Padahal nak cross daripada Rafah Gaza to Rafah in Mesir, very short, 10 minit. Tapi dia buat macam ni, dia lambatkan, dia tu berjam-jam mereka pack like a sardine untuk cross.
Sebab everybody will take time. Kawan saya tu mengandung. Alhamdulillah dia dah pass PhD with flying colours. Nak balik, stop. Because pintu rapat tak buka. So kalau dia buka pergi Egypt Air kata you tak boleh fly. Because pintu rapat tak buka. So what can you do? Kat sini visa nak habis. Terkepit macam tu. Duit pun banyak habis nak guna. So kita kena selami lah masalah mereka. Next slide. Next slide mana? Oh ni. Next. Kita dah tahu lah ni kita selalu tengok dalam video pecah-pecah ni. Ni apa? Kesan-kesan kesekatan. Sebagaimana saya tahu kita selalu ceritakan bahawa Gaza tu memang gelap. Hanya kelipan-kelipan lampu saja yang kita nampak. Mungkin kita boleh cerita kelipan tu 4 ke 3. Dan itu bermakna mereka menggunakan generator. The rest of Gaza is dark. Because masa Israel tawan kita, masa tu jam pukul 4 petang. Dia memakan masa 6 jam untuk sampai ke Ashdod. Sebab kapal ataupun perahu 5 knots. So it's 35, bahkan 7 jam, 6 atau 7 jam. Kami bersama dengan Israeli Navy atas kapal, atas perahu layar. Dan kita nampak Gaza begitu gelap bila matahari dah tenggelam. Gaza begitu gelap. Berbanding dengan kalau kita tengok tadi Ashdod, lepas tu ada Askalan. Lepas Gaza tu ada Askalan, ada Ashdod. Kat situ dah bright, colourful, ceria, terang, benderang dan sebagainya macam mana-mana kita. Jadi walaupun orang duk tanyalah Israel buat apa pun tak, turun pistol tak, ni tak. Walaupun mereka memberi layanan yang sangat baik kepada kita tahu bahawa itu hanyalah propaganda mereka yang untuk menutupi kejahatan dan kezaliman dan operasi yang mereka lakukan setiap saat kepada sahabat-sahabat kita di Gaza dan di Palestin, di West Bank dan sebagainya. Kerana pada masa itu saya diberitahu bahawa Gaza dibom dan juga orang-orang nelayan dihalau balik dan semua. Dan orang-orang yang dah menunggu kita di Gaza memang tak dapat menjumpai kita dan menerima apa yang kita dah bawa sikit lah malam tu. Kapal tu memang untuk dia, makanan dan apa semua untuk orang Gaza. Dan orang Israel ni memang dia nak tunjuk dia version only. That's another injustice. Kita tidak diberi to communicate. Kita punya satellite pun sudah ditutup. My satellite phone was working very well before that. I was giving report every day to the HQ where we are, apa keadaan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba satellite searching cannot find the satellite. How come? Sudah pergi ke sini, cek tak ada apa, tak boleh pergi. Lepas tu baru satellite phone Al Jazeera tak boleh guna. So communication is cut. Tak ada satellite phone, tak ada tulisan, tak ada pen, tak ada apa selama 30 jam. 30 jam saya tambah lagi 12 jam dalam kapal terbang daripada Tel Aviv sampai ke Bangkok. Daripada Bangkok barulah jumpa Malaysia. So campurlah 30 jam, 42 jam tanpa satu phone call pun, tanpa satu perkataan pun nak tulis. I don't have a pen, I don't have a telephone, I don't have paper, I don't have book to write. So communication kita di-cut down dan diputuskan. In fact, masa dalam tawanan tu, it is our right. Kita kena tahu apa our right as tahanan dalam detention center. Kita kata we have a right for a one phone call to tell our close relative where we are and how is our condition. What do you think is the answer? No. You are not allowed. So itu kat kita dengan layanan yang agak baik lah. So kalau orang Palestin macam mana? So kita boleh bayangkan lah macam mana they will treat. Next slide. Inilah kesan-kesan ni tadi. Ini orang-orang yang berada di Messina, 26 orang yang memang nak pergi ke Gaza dengan bersemangat-semangatnya. Tapi malangnya satu kapal rosak. Jadi kita kena choose daripada semua yang hebat-hebat ni 13 orang je. So it was a very tough decision. Semua orang nak pergi.
Antara yang ramai-ramai tu ada seorang dari Canada, mana dia? Umur 78 tahun. She wants to go. Dalam kapal saya ada 72 tahun. Myrick Maguire, Nobel laureate daripada Northern Ireland. She is with me. Muntah dia naik kapal. I have to give her injection. But that doesn't deter her. Hari ketiga, hari keempat dah bangun masak. Masak, tolong orang, tolong ni, macam-macam. Even Enright, our board leader pun macam tu. 70 tahun. I must tell her, she's 70 years, she's not very fit. Jalan pun pelan-pelan sebab dia ada hip replacement. Satu pada hip dia bukan yang natural, yang besi. And then she just was diagnosed to have cancer of the skin. Baru 3 bulan buat operation. Atas hidung dia nampak lagi perkasan. Dalam telinga dengan atas kepala. So 3 months ago she underwent a surgery for basal cell carcinoma of the skin. And then lepas sampai kat Islam, baru dia cakap, Fauzia, you know what, I've just recovered from a bad pneumonia 1 month ago. I said, why you tell me? I don't want to tell you because I don't want you to worry. So maknanya disebabkan dia percaya tentang kemanusiaan ini dan strongly believe that she must do something, dia buat. Dan dia 70 tahun pun dia penat sikit lah, dia banyak rehat, tetapi dia menggunakan tenaga dia, kepakaran dia, semuanya untuk menolong kami dalam kapal tu. Tak duduk diam juga, tolong buat kopi, tolong buat teh. Kita pun macam tu, bila tengok macam tu, kita pun sendiri tolong buat kopi. Tak apalah kata kita jadi pelayan pun, but we serve them. What do you want? Kopi, buat kopi. Teh, buat teh. Apa teh nak, bagi. Teh apa, teh O ada, black tea ada, herbal tea ada, macam-macam teh lah dalam tu. So kita carilah, buatkan apa yang mereka nak, to satisfy manusia-manusia ni, so that we are happy. Dan kita tolong, sebab dalam perjalanan dalam kapal ni dia banyak benda kena pegang. Kalau tengok orang tu nak jatuh, pegang. Kalau dia berdiri nak ambil gambar dekat bot tu, pegang, so that kalau terjatuh kita pegang. Nak naik, nak hantar kopi daripada tempat ke atas deck, tolong pegang. Tak payah kita kata, please help, tak payah. Tiba kita sendiri offer, can I help you? Can I hold for you? Can I bring this for you? Can I cook for you? Can I boil the water for you? Because that's how they show the akhlak. I will do this for you. I will help you. I will hold for you. I will this. I will. So kita pun malu kalau kita tidak duduk diam. Walaupun mereka pun tak buat. So menjadikan diri kita sangat bermanfaat kepada manusia. Okay, next slide. Ini orang-orang Gaza di tengah menunggu kita, dan itulah menyebabkan kita sangat sayu, menangis atas kapal tu bila tengok Gaza. Kalau kita tahu orang-orang itu. Next slide. Ini apa objektif misi? Menunjukkan solidariti, menekan Israel dan memberi mesej kepada dunia agar terus memberi. Ahmad Tabib, manager kita di Gaza, berkata orang-orang Gaza sangat gembira bila dengar ada Women's Sekutu Gaza. Sebab isu Gaza, kepayahan mereka, kesusahan mereka telah dibayangi dengan berita-berita lain. Trump, Clinton, Syria. Jadi orang dah lupa. Jadi apabila datangnya Women's Sekutu Gaza ni, orang refresh balik. Sebenarnya they are still in difficulty. United Nations kata apa? In 2020, Gaza will be inhabitable for the population because keadaan tidak sesuai untuk hidup. Keadaan yang sangat teruk. Sanitation tak terurus, tak ada air bersih, tak ada elektrisiti. Sekolah-sekolah telah dibom. So anak-anak yang nak pergi sekolah ni kena buat 2 shift. Jalan raya, makanan, health system is. So mereka sangat gembira apabila isu ini dibangkitkan kembali. Dan kalau orang nak compare lah kapal kami ni, tu tengok ocean liner dia. Perahu tadi tak boleh panggil lah kapal ni. Kapal tak boleh panggil kapal lah, kalau kapal yang besar tu.
Kita perahu raya tu sama besar dengan lahir dia. Dan 13 orang, sepatutnya dalam 10 orang would just be nice. Tapi 13 orang dalam kapal yang sebegitu kecil. Okey. Itu dalam kapal amal. Macam tu lah buku. Next slide.